Hai, salam sejahtera. Nama saya Harinda. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Hari ini saya nak buat video ni dengan tujuan nak buat satu aduan kepada Ketua Polis Negeri Sembilan dan juga pengarah Mahkamah Seremban berhubung dengan satu salah laku OCPD Seremban dan juga Ketua Bahagian Siasatan Jenayah di IPD Seremban. Ini sebenarnya saya labelkan sebagai bahagian kedua sebab sebelum ini pun saya buat satu aduan pesalah yang sama, OCPD dan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah yang sama. Jadi saya letakkan sebagai bahagian dua. Okey. Yang aduan sebelum tu saya mengatakan Syadan adalah seorang yang membuat gangguan ketenteraman awam di tempat tinggal kami bertahun-tahun. Okey, dari sejak tahun 2016 lepas saya pindah ke tempat ini. Okey, pada awalnya polis menipu segala kes saya dan satu peringkat mulai dari tahun 2019 apa polis buat perkara yang lebih melampau di mana mereka menjadikan saya ni sebenarnya pengadu. Mereka jadi saya pula pesalah, Syadan pula pengadu. Mereka terbalikkan keadaan. Okey, aduan saya sebelum ni mengenai perkara itulah. Okey, di mana kali kedua mereka memutar belitkan fakta kes seolah-olah saya pun jadi pesalah. Okey, apa kesalahan yang dibuat oleh Syadan, saya buat laporan polis, saya pula disertakan sebagai pesalah dengan memutar belitkan fakta menjadikan mereka merekakan satu kes kononnya kami sudah gaduh gempar. Okey. So itu aduan yang sebelum itulah dalam bahagian pertama saya. Dan kali ini pula saya hari itu pergi ke Mahkamah Seremban untuk mengambil CRT untuk kes. Sebelum tu saya mengadu pada tahun 2016 saya buat satu laporan polis terhadap Syadan. Mengikut polis report tu telah rujuk kepada satu lagi report pengadu berbangsa Cina. Lepas tu kes kami telah pun didakwa di mahkamah. Sebelum ni polis pernah bagi saya nombor kes mahkamah tu tahun 2016. Baru-baru ni saya curiga lah pasal tindakan polis tu. Saya curiga pasal Syadan masih membuat gangguan ketenteraman awam di tempat tinggal kami. Jadi saya nak buat carian betul ke macam mana kes tu diuruskan. Jadi hari itu saya bawa nombor kes ni ke mahkamah untuk mendapatkan CRT, video kes yang dijalankan. Okey. Mahkamah telah memberitahu saya nombor kes tu tidak wujud. Mereka suruh saya rujuk balik kepada polis untuk mendapatkan nombor yang sebenar. Jadi saya pun pergilah ke IPD Seremban. Saya pergi kaunter, saya tanya macam mana, mereka suruh pergi ke bahagian mahkamah di IPD Seremban untuk mengetahui nombor kes mahkamah yang berkaitan dengan nombor report saya. Jadi saya pun pergi ke bahagian mahkamah, mereka enggan untuk bagi nombor tu. Mereka suruh tulis secara bertulis kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah di IPD Seremban. Lepas tu saya pada 2 hari bulan September 2021, okey, hampir sebulan lebih dah, saya hantar satu email kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. Saya tanya apakah nombor kes mahkamah untuk report saya. Tak ada reply. Okey, hampir 2 minggu saya tunggu, tak ada reply. Lepas tu saya call balik. Saya difahamkan pada hari itulah 2 minggu yang lepas mereka tukar Ketua Bahagian Siasatan Jenayah yang baru di IPD Seremban. Jadi di sini saya ingin nyatakan komplain saya bukan terhadap Ketua Bahagian Siasatan Jenayah yang baru, yang lama, yang baru tukar.
yang sudah pergi dari IPD Seremban tu. Okey. Pasal email saya tu dah hantar awal 2006 September. Jadi kemungkinan besar Ketua Bahagian Siasatan Jenayah yang baru dia tak dapat lihat email saya yang baru pasal pegawai itu pegawai baru. Okey, lepas tu saya tidak dapat hubungi Ketua Bahagian Siasatan baru pasal saya suruh beberapa kali call pun tak ada jawapan, tak ada orang angkat phone. Jadi saya forward aduan yang sama kepada OCPD Seremban, IPD Seremban. Saya bagi tahu di mana saya dah hantar satu permohonan kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah, tak ada jawapan. Lepas tu saya nak hubungi pun tak boleh, tak ada orang angkat phone. Jadi saya bawa permohonan ni kepada Tuan OCPD. Saya suruh satu jawapan lah, saya minta satu jawapan. Apa nombor kes mahkamah yang berkaitan dengan laporan polis saya yang saya buat pada tahun 2016. Dan banyak kali saya dah call PA OCPD, saya suruh balas dengan segera pasal benda ni tidak melibatkan siasatan, hanya satu maklumat sepatutnya diberi pada hari yang sama lah. Kalau saya pergi bahagian mahkamah, sepatutnya mereka kena tahu nombor report mana telah didakwa dekat mahkamah dengan nombor apa. On the spot mereka boleh bagi, dulu mereka bagi macam tu juga. Dan banyak usaha saya buat, tak ada respon yang betul lah. Last saya cakap, saya nak cakap terus dengan OCPD. Okey? Masa saya cakap dengan OCPD tu, apa yang saya tak puas hati, dia mengatakan saya kena dapatkan nombor kes mahkamah itu yang berkaitan dengan laporan polis saya tu dengan mahkamah. Ini bagi saya tak logik. Pasal katakan polis dah rujuk kepada report saya ke report lain, dan report lain pula dan kes saya katakan mereka abaikan, dan report lain naik didakwa di mahkamah. Jadi dari sudut pandangan mahkamah, kes saya tak naik mahkamah. Betul? Lagi satu, katakan langsung kes tu tidak didakwa di mahkamah dan polis saja dia bohong katakan. Jadi nombor tu tidak akan wujud, masih mahkamah tidak boleh kesan nombor tu. Pasal mahkamah tidak ada sistem untuk rujuk dengan laporan polis. Kalau kita bagi nombor kes mahkamah, mereka boleh buat carian. Tapi dengan nombor report, macam mana mereka nak buat carian? Jadi ini adalah tanggungjawab AYO. Pasal polis akan katakan sebelum mendakwa satu kes di mahkamah, mereka akan bagi kepada pihak pendakwa raya. Dan pihak pendakwa raya akan filekan satu kes di mahkamah. Pihak pendakwa raya tu siapa pun kita tak tahu sebagai pengadu. Itu adalah tanggungjawab AYO kes untuk memberitahu pengadu maklumat selanjutnya mengenai kes tu. Kalau naik ke mahkamah, siapa pihak pendakwa raya, nombor kes mahkamah apa, baru kita boleh rujuk dengan pihak mahkamah untuk buat carian yang selanjutnya. Jadi apabila OCPD ini bagi tahu saya kena tanya mahkamah tu, bagi saya sungguh tidak logik. Okey? Jadi apa saya faham? Okey, yang sebenarnya OCPD ini bukan menipu kes tu, pasal tidak mungkin menipu kes tahun 2016 pasal masa tu OCPD ini langsung tak ada di IPD Seremban. Masa tu OCPD lain. Bukan maksud saya OCPD ini dah tipu kes tu, sadar. Apa yang saya nampak daripada lepas berbual dengan OCPD ini melalui telefon, beliau sudah nampak ada berlaku penipuan dalam kes tu. Mungkin kes tu tidak wujud, telah ditipu dalam sistem polis, kononnya kes telah jalan. Mungkin jadi macam tu. Dan beliau dengan sengaja menyembunyikan pesalah yang sebenar. Itu yang saya faham. Itu yang saya sebutkan sebagai salah laku. Sebab membantu pesalah, melindungi pesalah adalah satu kesalahan juga. Sebagai OCPD, beliau tidak boleh membuat perkara sebegini. Itu maksud saya sebagai salah laku. Dan pada masa itu saya minta
Kalau itulah jawapan tuan, nombor tu saya kena dapat daripada mahkamah. Okey? Jawab secara bertulis. Saya bagi 2 minggu sehingga 2 minggu tu habis, iaitu minggu hari Senin yang lalu lah, dah beberapa hari, 2-3 hari lepas. Okey? Jadi beliau tidak reply, jadi saya terpaksa membawa aduan ni. Saya tidak boleh tunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan satu nombor kes. Apa punya negara nak minta apa nombor kes report saya ni, dah kalau betul didakwa di mahkamah, apa nombor kes. Itu pun nak tunggu 1 tahun ke? Ini sudah sebulan lebih tak ada jawapan. 2 pegawai dah saya minta, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah yang sebelum ini dan juga OCPD. Okey? Jadi saya nak mainkan sebahagian call recording kami untuk membuktikan adakah benar OCPD itu memberitahu saya untuk dapatkan nombor kes mahkamah yang berkaitan dengan nombor report saya kena rujuk kepada mahkamah, bukan kepada polis. Okey, saya nak tunjukkan bukti dengan mainkan sebahagian call recording kami. Okey? Halo. Halo, selamat petang. Ini OCPD Seremban ke? Ya, OCPD Seremban cakap. Okey tuan, saya Haridas. Saya nak tanya pasal email saya, permohonan saya mengenai nombor kes mahkamah untuk report saya. Tahun 2016 punya report. Yang saya nyatakan dalam email saya tu. Okey. Mengapa langsung tak ada reply? You hantar berapa hari bulan? 20 September. Berapa hari bulan you hantar? Last Monday. Tapi sebenarnya saya hantar 2 hari bulan September. Permohonan saya yang pertama kepada Ketua Bahagian Siasatan Jenayah. Okeylah, tak apalah. Nanti kita hantarlah pada you tengok. Sebenarnya kalau ini nombor kes mahkamah ni, you kena tanya dengan mahkamah. Bukan, ini apabila polis bawa satu kes report saya ke mahkamah, polis nak kena bagi nombor kes mahkamah tu, IO kes kena bagi. Macam mana mahkamah nak bagi mengikut IC number saya? Pasal report saya ni dirujuk kepada report orang lain. Dan kemudian mengikut polis, kedua-dua report ni dijadikan satu kes, difailkan di mahkamah. Jadi polis yang kena bagi tahu nombor kes mahkamah. Dulu polis ada bagi saya satu nombor, mahkamah mengatakan kepada saya nombor tu salah, tak wujud. Yalah, kalau you perlukan nombor kes mahkamah, dan tanggungjawab you untuk dapatkan daripada mahkamah. Polis hanya menjalankan. Macam mana tuan boleh katakan macam tu? Okey, okey, memang saya dah rujuk kepada mahkamah. Pada awalnya saya pergi ke mahkamah, saya buat permohonan CRT. Mereka cakap nombor ni salah, sila rujuk balik kepada polis dan dapatkan nombor yang betul. Kalau katakan mereka boleh dapatkan nombor tu, hari tu pun mereka boleh dapatkan. Mengapa mereka harus cakap kena rujuk balik kepada polis? Pasal polis yang membawa kes kepada pihak pendakwaan. Lepas mendakwa, IO akan kena update dalam ID polis, betul? Okey, itu adalah sebahagian call recording kami. Untuk mendengar complete version di Facebook page saya adalah dah 2-3 hari yang lepas saya upload. Boleh tengok video sebelum ini. Video ni saya uploadkan. Dah carilah 2-3 hari yang lepas video yang sebelum ini. Okey, ada full call recording kami. So, tujuan bahagian ni saya hanya nak buktikan memang dikatakan dengan oleh OCPD Seremban, kononnya untuk dapatkan satu nombor kes mahkamah yang berkaitan dengan laporan polis saya kena rujuk kepada mahkamah. Okey, itu adalah perkara yang dibagi tahu oleh beliau dan saya amat tidak percaya dan benda tu bagi saya tidak logik. Dan dari pengalaman saya pernah beberapa kali dapatkan nombor kes mahkamah yang berkaitan dengan laporan polis saya dengan pihak IPD, dengan pihak polis itu sendiri. Okey. Jadi saya tak tahulah sama ada mahkamah ada sistem begitu di mana dengan nombor polis mereka boleh buat satu carian untuk kenal pasti apakah nombor itu. Tapi apa yang saya pasti, memang polis boleh buat carian itu.
Jadi mengapa? Sekarang soalan dia, mengapa seorang OCPD enggan untuk memberi satu nombor kes mahkamah yang berkaitan dengan laporan polis saya yang diuruskan oleh pihak IPD Seremban. Okey? Dan lagi satu perkara, kes tu tidak ada apa-apa kaitan dengan OCPD ini. Pasal masa tahun 2016 OCPD ini tak ada di IPD Seremban. Jadi beliau tidak mungkin menipu kes tu. Jadi apakah yang membuatkan beliau enggan untuk memberi nombor kes mahkamah sekiranya wujud? Jadi dengan ni saya cukup curiga kemungkinan besar nombor tu tidak wujud langsung. Jadi macam mana beliau boleh bagi satu nombor kes mahkamah yang tidak wujud? Jadi beliau enggan untuk bagilah. Tapi salah tetap salah. Sebagai OCPD, dia tidak boleh cover up kesalahan pegawai lain. Sebagai polis, kena setia kepada rakyat dan negara. Saya seorang rakyat Malaysia. Kes saya itu adalah hak saya untuk melihat bagaimana kes saya telah diuruskan. Okey? Jangan rampas hak saya. Apabila saya minta nombor kes, saya nak buat semakan, tolong bagi nombor tu. Kalau ditipu, kes tidak wujud, itu adalah direkakan oleh polis lain ataupun pegawai lain untuk menipu saya, bagi tahu itu. Mereka sudah menipu awak, kes itu tidak wujud. Itulah seorang OCPD punya tanggungjawab dalam keadaan situasi macam ni. Bukan cover up isu tu, mendiam diri. Beliau hari itu janji nak akan reply. Saya dah bagi tahu. Benda ni tidak melibatkan sebarang siasatan, hanya satu permohonan, satu maklumat saja. Jadi saya tidak boleh memberi masa lebih daripada 2 minggu. Saya bagi sampai Monday, dia tak reply. Ini adalah satu perbuatan yang tidak tanggungjawab oleh OCPD Seremban. Dan sebelum saya nak buat, apakah pertanyaan saya kepada pengarah Mahkamah Seremban dan juga Ketua Polis Negeri Sembilan, saya nak mainkan satu lagi call recording supaya benda ni tidak diputar belitkan oleh polis. Pasal in between seorang corporal ada call saya, dia bagi tahu saya nak bincang dengan saya atas arahan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah yang baru di IPD Seremban. Saya tolak offer tu. Okey? Dan saya tidak mau tak nak polis putar belitkan seolah-olah kami panggil Haridas yang tidak cooperate, tak nak datang, nak bincang, dia buat aduan. Jadi tomaan nak buat kes palsu lagi. Saya tak nak bagi apa-apa peluang untuk polis untuk putar belikan cerita. Jadi saya mainkan call recording saya antara corporal tu dan saya bagi alasan saya. Kemudian saya akan bagi alasan saya mengapa saya tolak, saya tak nak jumpa corporal tu. Okey, saya mainkan call recording kami. Hello, selamat petang. Selamat petang. Ini Encik Haridas ya? Ya, saya. Okey, saya Kopras Nizan daripada IPD Seremban. Besok tengah hari boleh jumpa sekejap? Untuk apa? Sebab sekarang saya dapat arahan daripada saya punya bos untuk jumpa dengan you. Yalah, berkaitan dengan yang sebelum-sebelum ni yang you ada pernah buat report apa semua tu. Sekarang saya tengah baca you punya report. Jadi saya nak jumpa you sekejap untuk tanya beberapa perkara lah besok. Boleh? Kalau ni kita jumpa, kalau kata you boleh, kita jumpa dekat Balai Senawang tengah hari. Boleh? Berhubung report ni yang mana? Report boleh spesifik? Sebab banyak. Boleh spesifik tak? Report mana? Report pasal saya dah buat hampir 100 report. Itu tu. Pasal you buat banyak. Jadi sekarang ni saya tengah baca you punya report ni. Jadi nanti saya fahamkan berkaitan dengan isu yang you buat ni. Lepas tu, kalau kata you free tengah hari besok, kita jumpa sekejap. Boleh? Yang ini siapa tadi? Kopras ni dan daripada Corporal? Ya. Biasanya mana arahan dikeluarkan oleh siapa? OCPD?
Bukan OCPD, saya punya KPSJD. Okey, Ketua Bahagian Sistem Jenayah. Tapi Ya. biasanya mereka akan arahkan seorang IO berpangkat paling kurang sarjan. Saya punya sarjan pun ada, tapi sekarang dia belum sampai lagi. Jadi saya wakil untuk dia lah. Tapi tak ada lah cik, sebenarnya pasal saya buat satu permohonan untuk nombor kes, itu pun dia tak bagi. Polis tak boleh panggil sembarangan tanpa satu report kes apa. Kalau seluruh benda tu, sepatutnya dia yang kena bagi tahu saya. Yang Ketua Bahagian Siasatan Jenayah sepatutnya at least dia bagi tahu saya akan wakilkan orang ini macam ni. Pasal saya hantar satu permohonan itu pun dia tak jawab. Okey, macam ni, tak apa. Saya akan study dia punya kes dulu. Nanti saya akan rujuk saya punya KBSJD. Kalau ada apa-apa sebarang ni apa semua nanti dia bagi tahu saya dulu. Orang lain call pun, kalau seorang sarjan ke inspektor pun saya tak hairan. Seorang corporal call saya memang hairan pasal biasanya seorang IO akan handlekan sesuatu perkara. Okey dah, tak apalah macam tu. Nanti saya akan bagi tahu kat saya punya KBSJD lah. Okey. Alright. Terima kasih. Okey, apabila corporal tu panggil saya nak jumpa bincang, saya nak bagi alasan saya mengapa saya tolak. Okey. Yang pertama, corporal tu gagal untuk memberitahu saya nak jumpa pasal report berkaitan apa. Okey, dia cakap saya dah buat banyak-banyak report. Jadi Ketua Bahagian Siasatan Jenayah yang baru telah memberi arahan kepadanya bincang dengan saya. Okey. Ya, saya dah buat 100 lebih report, banyak isu. Jadi awak nak panggil dan bincang semua ke? Okey? Jadi saya curiga satu. Kedua, nak interfere dalam satu siasatan kena satu pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat maksudnya pangkat dia paling kurang kena ada sarjan. Sarjan ataupun pangkat yang lebih boleh menyiasat satu kes. Corporal ke constable ke tak boleh siasat satu kes. Itulah satu lagi perkara yang mencurigakan saya. Yang berikutnya, report yang saya sedang minta nombor kes mahkamah adalah satu report rantau report. Yang polis tu panggil saya ke Balai Senawang. Maksudnya kemungkinan besar corporal tu berada dalam Balai Senawang. Apa pegawai polis di Balai Senawang, mereka hanya boleh menguruskan report Senawang. Okey? Jadi banyak benda mencurigakan saya. Okey? Jadi saya rasa tak ada kaitan dengan permohonan baru saya. Jadi saya tidak bagi tahu beliau, suruh Ketua Bahagian Siasatan Jenayah at least sekali call dan bagi tahu apa rancangan beliau. Okey, bukan saya simply tak hormat kepada polis nak bincang saya macam tolak, tak ada. Kalau polis memang Ketua Bahagian Siasatan Jenayah ada call, dia bagi tahu mengenai kes kes kematian abang saya ke ataupun aduan saya terhadap satu pegawai ke, isu tertentu lah. Jangan cakap seluruh report. Mana ada satu polis handle satu perkara macam tu. Satu spesifik punya isu mereka boleh handle lah. Okey? Jadi dia kalau bagi tahu, saya boleh cooperate. Dia okey, katakan dia lantik seorang inspektor ke sarjan ke, pergi jumpa dia akan terangkan mengenai isu ni. Boleh, saya jumpa. Benda itu kabur. Begitu kabur. Jadi saya bagi tahu, suruh beliau bagi tahu saya, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah, menjelaskan bagaimana. Jadi corporal tu bagi tahu, okey nanti saya bincang dulu, saya bagi feedback kalau perlu. Lepas tu tak ada feedback. Jadi jangan memutarbelitkan aduan yang saya sedang buat dengan call itu. Kononnya Haridas tak cooperate lah, kita panggil dia tak datang lah, itu tak ada kaitan. Saya dah jelaskan di sini. Okey, saya sekarang nak buat permohonan pertanyaan kepada Pengarah Mahkamah Seremban dan juga Ketua Polis Negeri Sembilan. Saya harapkan satu jawapan bertulis. Saya akan kira daripada tarikh saya hantar aduan ni secara bertulis.
Okey, saya akan buat satu aduan bertulis, saya akan sertakan link video ini, pembentangan video ini, dan dari 2 minggu saya harapkan satu jawapan sebelum saya naikkan aduan ini ke lebih atas. Okey. Pertanyaan kepada pengarah Mahkamah Seremban mengikut maklumat yang saya dapat daripada OCPD Seremban, bolehkah pihak mahkamah memberi nombor kes mahkamah berpandukan nombor report polis saya? Reference yang saya ada adalah nombor laporan polis saya saja, tahun 2016 punya report, Balai Rantau punya report. Bolehkah pihak Mahkamah Seremban untuk kenal pasti report tu difailkan di mahkamah dengan nombor kes apa? Okey. Mungkin jadi polis refer kepada report orang lain pula. Boleh jadi itu yang polis bagi tahu saya. Report saya telah refer kepada report pengadu lain dan kes tu naik ke mahkamah. Kalau situasi itu pun boleh bagi ke? Kalau boleh bagi, jawab boleh. Kalau tidak, boleh. Tak ada sistem, tak ada option untuk pihak mahkamah untuk membuat carian menggunakan satu laporan polis, bagi tahu tidak boleh. Okey, kalau boleh, bagi saya nombor kes mahkamah itu dengan senarai kausah. Saya nak tengok tarikh bila bicara tu dijalankan, kes tu macam mana jalan. Saya nak ambil CRT kes tu untuk tengok sama ada kes tu ada apa-apa penipuan. Okey, itu permohonan saya kepada pengarah Mahkamah Seremban. Dan berikutnya saya nak buat permohonan kepada Ketua Polis Negeri Sembilan. Disebabkan OCPD, IPD Seremban enggan untuk bagi saya nombor kes mahkamah, jadi saya buat permohonan yang sama. Yang pertama, betul ke polis tidak boleh bagi? Maksud saya, tak ada sistem apa-apa ke untuk polis buat rujukan? Okey, kalau tengok full conversation saya antara OCPD ni, cara dia cakap tu macam polis tak ada option, tak ada sistem untuk kenal pasti nombor report saya ni. Kalau katakan dah rujuk kepada report lain dan didakwa di mahkamah ataupun di street didakwa mahkamah, dia tak boleh trace. Macam itulah dia cakap. Mahkamah kena bagi, dia cakap. Okey. Kalau boleh bagi, katakan ada sistem, dia boleh refer kepada satu buku ke, satu sistem polis ke. Jadi soalan saya, mengapa sebagai OCPD beliau enggan untuk memberi kepada saya? Okey. Jadi saya nak satu tindakan tata tertib atas OCPD ini. Itu adalah satu permohonan saya yang pertama. Kedua, jawab boleh atau tidak. Yang ketiga, kalau boleh bagi nombor tu. Okey. Kalau boleh maksud saya kalau suka hati, bukan. Kalau sistem polis boleh rujuk, bagi tahu saya, okey, memang kami boleh buat carian dengan nombor report ni. Kalau betul report ni dah dakwa di mahkamah, kami boleh buat carian. Kalau boleh bagi, kalau ada sistem macam tu, bagi nombor kes mahkamah tu apa. Okey. Kalau katakan ada berlaku penipuan di mana katakan kes tu langsung tidak wujud. Okey. Polis yang dulu-dulu ataupun pegawai yang mana-mana terlibat luar daripada mahkamah, polis pun nyatakan dengan jelas apakah penipuan yang mereka dah buat, siapa buat penipuan dan kes tu tidak wujud. Kalau tidak wujud, katakan dengan saya nak satu kebenaran lah. Itu yang saya cuba mohon. Okey. Jadi jangan halang hak saya. Itu adalah hak saya. Apabila pengadu, saya nak tengok macam mana kes saya tu diuruskan. Jadi tolong cooperate dengan satu nombor kes mahkamah tu orang tak nak bagi. Macam mana nak percaya polis Malaysia kalau macam ni? Okey. Saya haraplah at least ketua polis negeri reply. Jangan jatuhkan martabat PDRM. Ini semua benda yang remeh.
Macam ni pun orang rakyat kena duduk buat aduan. Nak tulis letter lah, nak buat pembentangan video lah. Dah tunggu sebulan tak ada jawapan. Bila negara ni nak maju? Ini semua cukup lah. Cukup setakat menyusahkan rakyat macam ni. Okay? Tolong respons. Tolong buat kerja sebagai polis. Simple thing, minta satu maklumat di mana saya ada hak untuk mendapat maklumat tu. Nombor kes mahkamah untuk yang berkaitan dengan report saya. Itu pun tak nak bagi. Kalau uruskan negara macam ni, apa akan jadi kepada negara ni? Buat segala penipuan, apabila kami nak buat carian, sekat kami. Mana ada adil? Macam ni ke kerja polis? Bertindak tidak adil itu kerja polis ke? Cuba fikir-fikir. Apabila kami buat aduan, jangan cuba macam nak balas dendam. Oh, budak ni melampau. Nanti saya tunjuk power saya. Inilah masalah dengan polis Malaysia. Orang buat aduan pasal tak boleh tahan. Kami ditindas, disusahkan, mereka salah gunakan kuasa dan menindas, menyusahkan kami tak boleh tahan, jadi kami terpaksa meluangkan perasaan macam ni. Ini tak ada apa-apa salah, ini adalah hak suara kami. Cari puncanya. Kalau polis tak buat, kalau polis buat kerja dengan betul, mengapa kami nak buat aduan? Jadi fikir-fikir sendiri. At least cuba betulkan balik apa yang sudah sebelum tu katakan dah buat salah ke, dah tipu ke. Mengaku saja, supaya benda tu tidak berterusan. Apabila pegawai atas tipu lagi, saya naik atas lagi, itu akan menjatuhkan martabat jabatan itu. Sekarang siapa yang memalukan PDRN? Saya ke polis? Fikir sendiri. Saya hanya minta hak saya dalam undang-undang. Polis cakap saya lawan polis. Saya bukan melawan polis, saya menentang salah laku polis. Harus faham, jangan fitnah. Saya tidak sekali lawan polis. Saya hanya tuntut hak saya dengan hak orang-orang lain. Untuk kebaikan, untuk keadilan. Okey, itu sajalah. Saya akan buat satu permohonan secara bertulis juga. Okey, seperti saya nak ingatkan sekali lagi. Okey, lepas saya hantar email, saya akan call PA jabatan masing-masing. Saya akan cek sama ada email saya dah terima. Kalau confirm dah terima, lepas tu saya bagi 2 minggu saja. Tolong reply sebelum tu. Kalau tak, saya akan naikkan aduan ni. Saya tak boleh tunggu bertahun-tahun untuk maklumat ini. Okey? Setakat itu saja aduan saya. Sekian, terima kasih.